Okey, sekarang kita lihat bahagian soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas. Okey, yang pertama, pasangan manakah yang menunjukkan nilai pH yang darjah penceraian yang tinggi? Okey, yang betul. Okey, darjah penceraian ni merujuk kepada kuasa yang dia mengurai. So kalau dia mengurai secara lengkap atau cerai secara lengkap, okey, maka darjah penceraian dia tinggi. Kalau ceraian dia separah, maka ceraian dia adalah rendah. Okay, so asid sulfurik, soalan dia nak asid sulfurik. So asid sulfurik kita dah tahu dia adalah asid kuat. Okey, mengion secara lengkap. So nilai pH dia pun rendah. So hanya dua jawapan saja. So darjah penceraian bagi asid adalah asid kuat adalah tinggi. Okey, tinggi. Kalau rendah ni untuk asid lemah. Okay, maka jawapan yang paling sesuai adalah A. Jawapan A. Soalan seterusnya, berapakah bilangan mol dalam 100 cm padu? Ini adalah isi padu. Okey, ini adalah kepekatan dia. Maka nak cari bilangan mol sama dengan MV per 1000. Okey. So 1.5 darab 100 bahagi 1000. So, 0.15 mol. So jawapan dia adalah C. Okay. Soalan objektif dia memang senang, direct dan senang. Okay, 42. Dalam susunan radas yang berikut, yang manakah mentor akan menyala? So ingat, mentor menyala mesti sepatian ion. Okay, mesti dalam leburan atau aqueous. Okay, yang kedua, kalau berkaitan dengan asid, dia mesti ada air. Barulah ada ion bebas. Okay, ion hidrogen yang bebas bergerak. So kita kena rujuk dia punya gambar. Satu-satu gambar kita tengok. Okey, larutan asid propanoid. So larutan maksudnya dia ada air. Okey, glacier tak ada air. Okey, tak ada air. Okey, yang ketiga larutan glukosa. Glukosa adalah kovalent. Okey, sama juga tiada ion. Dia bukan tiada air, ini memang tiada ion, wujud sebagai molekul. Okey, dan tulin. Tulin maksudnya molekul juga dan tiada air. So jawapan yang paling tepat adalah A. Larutan asid propanoid. Okay, soalan seterusnya, sedikit logam natrium dimasukkan ke dalam sebuah beaker yang mengandungi 30 cm padu air dan membentuk satu larutan. So kita kena cek dulu apakah larutan yang disediakan. So natrium masuk dalam air, ia akan menghasilkan natrium hidroksida. 2, 4. Okey. Okay, so ini adalah larutan alkali. Yang boleh bertindak balas dengan alkali adalah asid sahaja. So kita rujuk kita punya soalan. Ada tak asid? Amonia adalah alkali. Kalium karbonat, dia karbonat. Okey, tak ada kaitan. Okay, larutan lithium hidrogen karbonat pun tak ada kaitan. Okay, hidrogen klorida dan dia ada larutan air. Maka yang ada asid adalah yang hidrogen, larutan hidrogen klorida. Okey, senang. Okay, 49, ini adalah penitratan antara asid dengan alkali. Asid atas, alkali ke bawah. Okey, apakah kemoralan asid sulfurik? So nak cari kemoralan. Kemoralan tu maksudnya kepekatan B. So maklumat yang kita dapat adalah 25 50 cm padu dengan 1/5. So kita bermula dengan persamaan dulu. Natrium hidroksida bertindak balas dengan asid sulfurik. Okay, menghasilkan natrium sulfat dengan air. So seimbangan dia. Okay, so langkah pertama cari dulu bilangan mol. Okay, di sini kita nak cari bilangan mol H2 natrium hidroksida sebab maklumat yang diberi
MB per 1000. Yang lengkap adalah natrium hidroksida. So M adalah 1/0, V 50 bagi 1000. So 5 bagi 100, 0,05. Betul. Okay. So yang kedua cari nisbah. Okay, NaOH nisbah dengan asid sulfurik. So 2 mol nisbah 1 mol. So pengiraan 0,05 nisbah 0,025. Okay, yang ketiga barulah cari kepekatan atau kemolaran. Okay, so sama juga bilangan mol asid sulfurik MV per 1000. So M adalah 0,025 darab 1000 bahagi isi padu dia 25. So tekan kalkulator, kita akan dapat 0.1. Okay, so jika langkah rujuk balik contoh yang tadi kita bincang, persamaan kena seimbangkan dulu. Okay, langkah pertama cari bilangan mol. Okay, bilangan mol ni mesti rujuk kepada maklumat yang diberi. Yang kedua cari nisbah natrium hidroksida dengan kehendak soalan. Yang ketiga kehendak soalan, kepekatan. Okay, seterusnya soalan 2. Ini adalah bahagian kertas 3. Okay, perbualan menunjukkan sifat alkalis. Dia guna kertas limas merah tetapi tidak bertukar warna. Okay, so cikgu dia kata mesti tambah air. So lepas tambah air dia dah tukar warna. So daripada situasi tersebut rancang satu eksperimen untuk mengkaji kehadiran air sebagai menunjuk sifat alkali dia. Okay, yang ini kalau sentiasa ingat mengkaji ini adalah tujuan. Kalau soalan tanya tujuan, so tujuan dia adalah untuk mengkaji kehadiran air bagi menunjukkan sifat alkali. Tapi kalau penyertaan masalah, kita mesti bermula dengan bagaimanakah kehadiran air mempengaruhi alkali menunjukkan sifat alkali. Pemboleh ubah yang dimanipulasi. So yang di sini kita guna yang dimanipulasi adalah kehadiran air. Yang bergerak balas adalah sifat alkali. Yang dimalahkan apa jenis alkali yang kita guna. Jenis. So hipotesis dia alkali apabila air hadir dalam alkali maka alkali menunjuk sifat alkalinya. Hipotesis rujuk kepada pemboleh ubah. Kehadiran air dan sifat alkali. So apabila kehadiran air dalam alkali maka alkali menunjuk sifat alkalinya. Radas bahan sama macam kita guna contoh tadi guna tabung uji, guna kertas limas. Tabung uji, sukat dan tuang masukkan, kertas limas masukkan, record. Dah. Mana soalan? Soalan seterusnya, pernyataan manakah yang betul tentang asid? So, kita dah tahu asid mesti apa? Mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Larutan asid mengkonduksi elektrik. Kenapa boleh konduksi elektrik? Sebab ada perkataan larutan. So, ada air. So, ada air, ada ion H+, bebas bergerak. Asid kuat mengion separa, salah, separa mesti lemah. Asid lemah menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi pun salah, mesti rendah. Kehadiran air membolehkan asid menghasilkan ion hidroksida pun salah, dia adalah ion
hidrogen. So jawapan yang paling tepat adalah A. Okay, soalan 11, bahan manakah menetralkan sesuatu larutan yang bernilai pH 4? So ini adalah asid. So yang boleh menetralkan dia mesti alkali. So siapa alkali? Air suling bukan. Okay, garam bukan garam adalah neutral. Dia bukan asid, bukan alkali. Hidroksida alkali. Asid tanah air. Okay, ini adalah asid. Maka jawapan yang paling tepat adalah natrium hidroksida alkali. Okay, 25. Jadual satu menunjukkan nilai pH apabila suatu isi padu tertentu asid hidroklorik 1.0 mol per desimeter padu ditambahkan kepada 25 cm padu larutan natrium hidroksida. Okay, langkah pertama, persamaan dulu. HCl bertindak balas dengan natrium hidroksida. Okay, so kita dapat NaCl dengan air. So daripada soalan, kita dapat 1 mol asid bertindak balas dengan 1 mol natrium hidroksida. Okay, so kalau ikut soalan, bilangan mol dia adalah sama, maka isi padu dia mesti sama. So apabila isi padu dia sudah sama, maksudnya dia sudah meneutralkan. So neutral di sini adalah 7. Okay, so jawapan dia adalah 7. Okay, 1 mol nisbah 1 mol. So mol adalah mv per 1000. Sentiasa ingat mol adalah mv per 1000. So nak cari dia punya V, kira. So 25, matematik senang lah. 1 dengan 1, 25 dengan 25. So apabila semua dah sama, maksudnya dia adalah neutral. Ini untuk asid monoprotik. Kalau untuk asid diprotik, dia akan berbeza. 12.5 cm padu baru dia neutral. Okay, kurangkan isi padu dia. Okay, 38. Apakah langkah yang digunakan untuk memendekkan masa? Oh, ini dah bab lain. Okay, 41 sama juga pengiraan berapakah jisim. Okay, diperolehi 50 cm padu natrium hidroksida. Okay, bertindak belah sini. So ini adalah V, ini adalah M. So cari persamaan dahulu. Natrium hidroksida bertindak balas dengan asid hidroklorik menghasilkan natrium klorida dengan air. So langkah pertama, bilangan mol. So sini yang lengkap adalah NaOH, gunalah mv per 1000 sama dengan 1.0 darab 50 bahagi 1000, dapatlah 0.05. Yang kedua, nisbah. Okay, nisbah di sini antara natrium hidroksida nisbah dengan natrium klorida. Ikut soalan natrium klorida. So 0.05 daripada persamaan 1 mol nisbah 1 mol. So daripada pengiraan 0.5 nisbah 0.5. So yang ketiga adalah jisim. Okay, so bilangan mol NaCl sama dengan jisim bahagi jisim molar. So nak cari jisim sama dengan bilangan mol darab jisim molar. So bilangan mol 0.5 darab 23 tambah 35.5. So kita akan dapat ikut kalkulator dapat C 1.463 gram. So ingat 3 langkah, cari bilangan mol, cari nisbah, cari kehendak soalan jisim. Dengan syarat persamaan mesti seimbang dulu. Okey. Seterusnya, larutan manakah yang mempunyai paling banyak? So paling banyak ion hidrogen, paling banyak nilai pH dia mesti paling rendah. Maksudnya asid kuat. So nak cari bilangan dia mesti cari guna mol sama dengan mv per 1000. Okey, di sini kena check asid sulfurik, asid nitrik, asid hidroklorik, asid etanoik. Okey, so H2SO4, HNO3, HCl dengan CH3COOH. Disebabkan asid sulfurik adalah diprotik, so maka dia kena darab 2. Okey.
MV per 1000, M adalah 2.0 darab 0.3. Okay, 1000 dah tak perlu sebab dia adalah desimeter padu juga. So kita dapat 1.2. Okay, yang lain monopotek 2.0 darab 0.4 sama dengan 0.8. Yang ini 2.0 darab 0.5. 1.0. Yang ini adalah 2.0 darab 0.6 sama dengan 1.2. So di sini kita ada dua jawapan 1.2. Okay, maka kita akan banding lagi apa asid dia. Sulfuric adalah asid kuat. Okay, asid etanoik adalah asid lemah. Lemah dengan kuat. Maka jawapan yang kita pilih adalah A, asid kuat. Sebab mengion secara lengkap. Yang asid lemah adalah mengion secara separa. Maka kepekatan dia adalah kurang daripada yang berbanding dengan asid diprotik. Okay, soalan 7. Kurang daripada 7, betina balas dengan kuprum oksida menghasilkan kuprum 2 klorida. So kita sini tahu dia adalah asid. Sebab ada klorida, maksudnya masih ada HCl. Okay, seterusnya kurang daripada 7, betina balas dengan larutan natrium hidroksida membentuk natrium etanoat. So ada etanoat maksudnya masih asid. Okay, CH3COOH. Okay, asid etanoik. Ini adalah hydrochloric. Dah tahu. Okay, dan ini adalah asid kuat. Maka ini adalah asid lemah. Nanti kita nak jawab ikut contoh soalan berbanding asid kuat dengan asid lemah yang tadi kita dah bincang. Okay, berbanding ni larutan manakah yang menunjukkan nilai pH yang lebih rendah. So siapa lebih rendah? Mesti lebih rendah lebih kuat. Okay, kenapa? Okay, terangkan jawapan dia ikut contoh. Jadi contoh mana asid kuat, asid lemah, asid kuat, asid lemah. Okay, yang ini asid kuat, asid lemah. Okay, maka jawapan dia sama dengan apa yang tadi contoh yang ada. So rujuk, salin balik, dapatlah jawapan. Okay, soalan 2. 50 cm padu dengan kepekatan dia betina balas dengan kuprum 2 oksida dan menghasilkan kuprum 2 klorida. So tulis persamaan kimia dia. Kita tahu HCl adalah P adalah HCl dengan kuprum 2 oksida menghasilkan kuprum 2 klorida dengan air. Seimbangkan dia. Okey. Lepas tu hitung jisim kuprum ni, jisim. Maka langkah pertama cari bilangan mol dulu. Okey, bilangan mol di sini yang ada maklumat adalah P. So, cari P adalah MB per 1000. Okey, yang kedua cari nisbah. Soalan dia adalah P nisbah kuprum 2 klorida. So, ikut persamaan 2 mol nisbah 1 mol. Okey. Daripada pengiraan buat. Okay, yang ketiga nak cari jisim. So sama juga bilangan mol kuprum klorida sama dengan jisim bagi jisim molar. So nak cari jisim kuprum 2 klorida sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar dia 135. Soalan dah bagi. Terus kira unit dia gram, jangan tinggal. So dapatlah 5 markah, 2 markah untuk persamaan, markah ketiga, markah keempat, markah kelima. So ada 5 markah. Okey, cuba buat rujuk contoh yang tadi kita bincang tadi, soalan lazim sana ada. Okay. SPM 2015. Okay. Bahan manakah adalah alkali? So alkali mesti ada hidroksida. Ini adalah base. Ini adalah oksida, base. Hidroksida, alkali. Aluminium ni tak ada kaitan. Okay. Saya rasa dia adalah base, tidak larut, maka jawapan dia adalah C.
Okey, kalium hidroksida. Okey, antara yang berikut yang menekan urutan yang betul untuk menyediakan larutan piawai. Okey, daripada kaedah pencairan. Kaedah pencairan langkah pertama mesti kira isi padu. Langkah kedua pipet dahulu, langkah ketiga pindahkan, langkah keempat tambah air suling. Okey, mesti ingat cara yang senang, maka jawapan adalah ni. Mesti kira isi padu dahulu, guna pipet, lepas tu pindahkan larutan ke dalam kelarang volumetrik, masukkan air suling. Okey, soalan 14. Amonia pekat bertindak balas dengan asid hidroklorik. So ini HCl, ini amonia, NH3. So apabila dia gabung, dia akan dapat amonium klorida. So dia akan dapat di sini asap putih. Okey, asap putih NH4. So pemerhatian dia adalah wasap putih. Okey, ingat wasap bukan asap. Asap tu bahasa Melayu, wasap ni adalah keadaan asap putih. Okey, keadaan yang jadi gas 31, pH dia 2, 2 adalah asid kuat. Okey, 6 adalah asid lemah. So kita cari apa yang sesuai. Okey. Separa Q separa salah. Kepekatan air hidrogen Q adalah rendah, salah. Bilangan mol Q adalah kurang pun salah. Okey, tajar pengionan Q adalah lebih tinggi. Okey. Tajar pengionan kalau dia tinggi adalah asid kuat. Maka jawapan yang betul adalah D. Okay, suatu bahan mempunyai ciri-ciri tersebut. Okey, menyerahkan biru kepada merah. Dah tahu ini mesti asid. Rasa masam. Okey, gelembung gas ni. So antara yang berikut siapa asid? Ini yang kita semua tak kenal. Tapi kita ingat kita punya asid ada asid kuat. Okey, satu lagi asid lemah. So, asid lemah kita ada satu ni. Kita carilah mana siapa yang berkaitan. Okey, sini COOH. Maka ini adalah asid juga, member dia, asid lemah. Nama dia adalah propanoid. 41, air dah tidak sesuai untuk ikan dah banyak hari. So, kaedah manakah yang paling sesuai? Okey. Untuk meningkatkan pH air. So kalau nak meningkatkan, dia boleh jadi neutral atau pergi alkali. So nak jadikan neutral atau jadi alkali. So nak jadi alkali, nak tambah apa? Okey, kita akan tambah yang beralkali. So yang beralkali adalah serbuk penaik. Yang ini adalah gas karbon dioksida masuk dalam air. Ingat gas ni masuk dalam ni adalah dapat asid. Garam dalam air, garam. Cuka dalam air, asid. So jawapan dia lah A. Okey, 44. Berapakah isi padu karbon dioksida yang terbebas pada suhu dan tekanan piawai? So masih sama, formula maklumat diberi adalah 100. So ada 3 langkah. Langkah pertama cari bilangan mol. Bilangan mol siapa? Asid sulfurik. MB per 1000. Langkah kedua cari nisbah. Siapa dengan siapa? Ikut soalan. Apakah karbon dioksida? So, asid sulfurik nisbah karbon dioksida. So, 1 mol nisbah 1 mol. Okey, pengiraan dia kira. Okay, yang kedua, cari apa? Isi padu karbon dioksida. So, kita akan guna formula bilangan mol CO2 sama dengan isi padu bahagi isi padu molar. So nak cari isi padu CO2 sama dengan bilangan mol. Dalam isi padu molar soalan dah bagi 22.4. So dapatlah jawapan kita. Okay, saya tak calculate, awak calculate pergi cari jawapan dia mana satu. Kalau melibatkan pengiraan, kimia memang 3 langkah je. Bilangan mol, nisbah, kehendak soalan, isi padu.
Okey, maka kita guna formula isi padu bagi isi padu molar. Okey, soalan 7. Sekali lagi, kalau 1 asid kuat, kalau 5 asid lemah. Nampak soalan dah berulang Terangkan mengapa dia berbeza. Okey, ikut balik tadi contoh yang pertama yang kita bincang tadi tu, asid kuat apa, asid lemah apa, penerangannya bagaimana. Okey, soalan 7. B, tulislah persamaan kimia antara kalium hidroksida dengan asid sulfurik. Kalium hidroksida dengan asid sulfurik menghasilkan kalium sulfat dengan air, garam dan air. Okey, darab 2. Kalium adalah positif, sulfat adalah 2 negatif. Okey, berdasarkan tentukan isi padu. Okey, sekali lagi isi padu purata yang digunakan. So, kira lah. Nak cari isi padu purata, tolak lah. Sini dapatkan isi padu dia, tambah, bahagi 3. So, dapatlah isi padu. Dah dapat isi padu, sekiranya tentukan kemoraran, guna 3 langkah tu. Bilangan mol, nisbah dan kemoraran yang nak cari. MB/1000. Dapatlah jawapan. Okey, soalan C. Tujuan eksperimen ialah untuk mengkaji kekonduksian elektrik satu sifat asid apabila hidrogen klorida dilarutkan. Okey, ingat kekonduksian elektrik mesti berkaitan dengan ion H+ bebas bergerak kalau berkaitan dengan asid. Okey, bebas bergerak. Kalau dengan asid mesti ada H+. So kita tengok lampu nyala, maka sini mesti air. Okey, tidak menyala, maka ini adalah organik. Organik yang kita paling senang propanon. Okey, ini sama menjadi keruh sebab ada air, sebab sini ada air. Tiada perubahan sebab ini adalah propanon. So kita jawab soalan banyak Tuliskan persamaan kimia dan menerangkan kedua-dua. So rujuk contoh yang pertama, ada air, mentol nyala, ikut ion bebas bergerak. Okey, wujud sebagai molekul tiada ion hidrogen bebas bergerak. Ini mengion dalam air, maka ion hidrogen bebas bergerak. Yang ini adalah ada tindak balas dan tiada tindak balas. Okey, rujuk contoh, rujuk soalan lazim yang kita bincang tadi. So bolehlah awak jawab. So dapat markah. Jangan membina ayat sendiri. Ikutlah nota contoh jawapan yang saya bagi dah. Okay, seterusnya, darjah 1 menunjukkan 3 set susunan radas bagi eksperimen mengkaji sifat oksida. Sifat oksida base, oksida asid untuk kala 3. So untuk kala 3, okay, kita kena ingat tengah kala 3 hanya kumpulan 13 ni aluminium oksida, dia namakan amphoteric. Yang depan dua kumpulan ni adalah alkali, yang belakang adalah asid, yang 18 neutral. Okey, neutral, N. So kita tengok, okey, dapat alkali, maka natrium, nampak natrium oksida. So ini adalah alkali. 9 alkali juga. 3 adalah asid. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi. Apa bahan yang kita guna? Natrium oksida, magnesium oksida, fosforus pentoksida. Tulis aja 3 kat sini. Okey, natrium oksida, magnesium oksida, fosforus pentoksida. Okey, yang bergerak baras adalah bacaan pH meter, pemboleh ubah yang dimanakan isi padu air atau saiz atau jisim oksida logam. Hipotesis, kita boleh cakap oksida logam melendasi kala 3 bertukar dari alkali ke asid. Bertukar dari alkali ke asid. Okey, pemerhatian apa yang kita nampak?
Apa yang kita nampak pemerhatian. Satu, memang kita akan nampak bacaan. Kita boleh tulis bacaan termometer dia 13.93. Okey. Yang kedua, kita nampak ini larut. Ini larut sebahagian. Ini larut. Okey, so kita akan tulis pemerhatian larut semua. Inference dia adalah alkali kuat. Sebab ingat mengion lengkap. Ini larut sebahagian. Ini adalah alkali lemah. Okey, ini pun larut semua dan pH dia 3.0. pH dia 9.0. pH dia adalah 13.0. Maka ini adalah asid kuat. So, senang dapatlah 6 markah. Okay, nyatakan definisi secara operasi bagi oksida base dan oksida asid bagi eksperimen. So, definisi secara operasi mesti apa yang kita buat, lepas tu apa yang kita lihat. So, kita ni buat adalah masukkan sebut apa? Magnesium oksida atau natrium oksida ke dalam air suling. Okey, pH dia apa dah? Lebih besar daripada 7 ialah alkali. Okey, kurang daripada 7 ialah asid. Nanti kalau saya jumpa jawapan yang lebih tepat, nanti saya akan betulkan. Okey. Klorin terletak di sebelah kanan fosforus pada kala 3. Okey. Diklorin hektoksida larut dalam air dan membentuklah ini. Okay, ramalkan nilai pH. So semakin ke kanan dia adalah asid juga. Okey, dan dia semakin kuat. So asid tadi 3.0. So di sini kita boleh letak 2.0 cukup dah. Mesti letak satu nilai. Okey, jangan letak antara ke mana, antara berapa, semua tak payah. Letak aja nilai 2.0. Semua betul. Okey, kelaskan unsur-unsur oksida ni kepada oksida logam dan oksida bukan logam. So senanglah logam dengan bukan logam. So logam, kalium logam, magnesium logam. Yang bukan logam, bukan logam. So masukkan, dapatlah markah 3. Okey, SPM 2016. Okey, bahan manakah merupakan asid diprotik? Okay, diprotik satu aja, asid sulfuric. Diprotik tu maksudnya ada 2 mol hidrogen ion. Ion hidrogen. Okay, antara yang berikut yang manakah betul tentang suatu alkali kuat? Alkali kuat mesti apa? Menunjukkan warna ungu. Okay, kuatlah tu warna ungu Kalau tengok skala dia, kepekatan ion hidrogen salah. Dia mesti ion hidroksida. Mengion separa salah. Mesti lengkap. Rasa masam salah, itu asid. Okey. Dia patutnya rasa pahit. So jawapan yang paling tepat adalah A, warna ungu. Okey. Soalan ni ada gas, tak tahu gas apa, tapi kalau ada H mesti tahu dia adalah asid. Okey, sekali lagi nampak propanon tu maksudnya tiada air, maka tiada ion hidrogen. Ini ada air, maka ada H+. So kita lihat gambar ajar pun dah tunjuk dah ada H+. Ini nampak masih lagi dalam bentuk molekul. Okey, so bandingkan pemerhatian, terangkan jawapan anda. Ini rujuk kepada apa? Ni ada ni kita panggil tindak balas. Okey, ini tiada tindak balas. So rujuk contoh jawapan yang saya bagi. Okey, jika P tiada gelombang udara, Q ada gelombang udara. Kerana apa? HA tidak dapat mengion dalam propanon dan tidak menghasilkan air hidrogen. Air hidrogen tanpa kehadiran air hidrogen dia tidak boleh bertindak balas dengan kalsium karbonat.
Yang ini pula dia boleh mengion dalam air, menghasilkan air hidrogen, maka dia boleh dengan kehadiran air hidrogen dia boleh bertindak balas dengan kalsium karbonat. So dapatlah 5 markah. Okey, rujuk contoh tindak balas. Okey, tindak balas. Okey, B ni lain pula, H ni dengan ni. Okay, so sini kita lihat semua H asing, sini sebahagian H diasingkan, ada H lagi masih gabung. So kita guna perkataan ini semua dah hilang, ini panggil lengkap, ini adalah separa. Maka ini adalah asid kuat, sini adalah asid lemah. So kalau asid lemah dah 4.0, maka asid kuat letaklah 2.0. Senang. Okay, terangkan perbezaan. Sekali lagi, terangkan. Cadangkan nama. Okay, ramalkan nilai. Ada banyak soalan sini. Nama 1 markah, nilai 1 markah dan 2 markah. Okay, terangkan perbezaan. So di sini kalau nak terangkan perbezaan, rujuk kepada asid kuat dengan asid lemah. Asid kuat vs asid lemah. Ikut contoh yang saya bagi. Nampak jawapan dia sama tapi bentuk soalan saja berubah dia bagi. Tapi apabila kita tahu konsep yang dia nak tanya, contoh sini nak tanya adalah molekul tak dapat ion, ini air ada ion. Okey, maka kita akan guna konsep tindak balas. Yang ini yang semua ion H+ lengkap diionkan, yang ini separa aja diionkan, maka kita guna konsep asid kuat lawan asid lemah. Jawab, dapatlah markah. Kalau kita menggunakan ayat sendiri aja, memang banyak tak kena dengan skema yang diperlukan. Okay, C, 50 cm HA dalam beaker R dipipitkan ke dalam volumetrik menyediakan satu larutan piawai. Air suling ditambah ke dalam volumetrik sehingga mencapai tanda sengatan. Okay, namakan proses yang terlibat dan namakan nilai pH bagi SHA. Okay, apakah proses yang kita guna? Ini adalah pencairan. So kalau sudah cair, nilai pH dia mesti kurang lah. Tadi 2.0, sekarang dah 3.0 pun boleh, 4.0 pun boleh, 5.0 pun boleh. Sebab sudah cair. Okay, terangkan jawapan anda. Tunjuklah ayat awak berkaitan dengan kepekatan ion hidrogen sudah berkurang. Okey. Kepekatan ion hidrogen H+ sudah berkurang sebab kita sudah tambah air suling. Sebab nama dah 1 markah, nilai 1 markah, terangkan jawapan anda. Sebab lepas air ditambah, kepekatan ion hidrogen sudah berkurang. Semakin kurang atau semakin rendah kepekatan ion hidrogen, semakin tinggi nilai pH. Ayat tersebut jangan tinggal. Okay, hitungkan kepekatan. Okay, ikut cara yang kita tadi tunjuk tu. Persamaan, 2 markah, cari bilangan mol, cari nisbah, cari kepekatan. So, akhirnya akan dapat markah penuh 6. Soalan aja berubah tapi cara dia buat semua sama. Okay, ni SPM 2018. Okay, namakan ketulan batu kapur CaCO3 dalam air. Keterarutan. Ingat kalsium karbonat ni tak larut. Okey, namakan asid yang terdapat hujan asid. Asid sulfurik. Tulis persamaan tindak balas asid yang dinyatakan. Tulis persamaan kimia dengan batu kapur. So asid sulfurik bertindak balas dengan batu kapur. So kita akan dapat kalsium sulfat, air dan gas karbon dioksida. Dah seimbang. Okey, merujuk persamaan di atas, hitung isi badu gas karbon dioksida. So langkah pertama, bilangan mol H. Apa yang dia bagi? Bilangan mol siapa? Apabila batu kapur 0.5 mol. So di sini bilangan mol CaCO3. Yang kedua, nisbah antara asid cari apa? Gas. Gas. Maka CaCO3 nisbah dengan gas. So, apakah bilangan mol? Soalan dah bagi 0.5, so tak payah kira. 1 mol nisbah 1 mol.
So 0.5 nisbah 0.5. Yang ketiga, cari isi padu. Okey, nak cari isi padu, kita guna formula bilangan mol karbon dioksida sama dengan isi padu bagi isi padu molar. Okey, last sekali isi padu CO2 sama dengan bilangan mol 0.5 darab isi padu molar dah diberi. So dapatlah 12 desimeter padu. Okey, soalan ni bagi 2 markah sebab bilangan mol dah dibagi, so tak payah kira nisbah dengan jawapan. Okey, senang. SPM 2019 itu yang saya cakap dah. Okey, kaedah pencairan. So hitung isi padu. Oh, senangnya. So apa yang kita perlu buat? Hitung isi padu larutan stok yang diperlukan untuk menyediakan ni. So kita kan kata mesti apa? M1V1 sama dengan M2V2. Ini adalah sebelum, ini adalah selepas. So V1 sama dengan M2V2 bahagi M1. So M2 adalah 0.2 darab 250 bahagi M1 2.0. So tekan kalkulator. 0.2 darab 250 bahagi 2. Okey, dapatlah 25 cm. Kita padu. Okay, huraikan secara ringkas langkah yang diambil untuk menyediakan larutan. So langkah pertama kenapa? Pipet. Langkah kedua pindah. Langkah ketiga tambah air suling sehingga apa? Tanda sengatan. Okey. 3 langkah. Pipitkan berapa? Isi padu. Tadi kita dah kira pipitkan berapa? 25. Lepas tu pindahkan ke dalam kelalang volumetrik. Ini mesti kena nyatakan kelalang volumetrik berapa? Ikut soalan 250 cm. Mesti nyatakan sebab soalan sini. Kalau tak ada, tak dapat markah. Okey, Raja 5 menunjukkan susunan radas bagi menentukan takak akhir penitratan. Ada lagi 0.2 dengan ni larutan kalium hidroksida. Penunjuk phenolphthalein digunakan asid sulfurik dengan kalium hidroksida. Okey, apakah perubahan warna? Kita dah cakap warna dia adalah dari merah jambu ke tidak berwarna. Okey, hitung isi padu. So samalah 3 langkah. Persamaan dah bagi kan? Okey, so 3 langkah bilangan mol. Okey, di sini apa bilangan mol yang kita tahu? Sini. Okey, kepekatan sudah diberi, isi padu buat pengiraan sendiri. So, carilah bilangan mol asid sulfurik dahulu, MV per 1000. Tapi V dia adalah kena kira bahagi 3 baru dapat. Yang kedua cari nisbah. Yang ketiga ikut kehendak soalan. Kepekatan. Kalium hidroksida. So dapatlah markah 3 markah. Sekiranya asid sulfurik selamatkan isi padu. Okey, di sini kita kena rujuk asid sulfurik adalah diprotik. Okey, asid nitrik adalah monoprotik. Kalau asid diprotik tukar jadi monoprotik, isi padu dia kena darab 2. Darab 2 isi padu dia. Okey. Tapi kalau monoprotik nak tukar kepada diprotik, isi padu dia bahagi 2. Okey. So berapa sekiranya? Okey, terangkan ramakan. So berapa isi padu tadi asid sulfurik kita 25. So kita sekarang perlukan berapa? 50 cm padu. Kerana jawablah asid sulfurik
ialah asid diprotic manakala asid nitrik ialah asid monoprotik. Okey, dan lagi satu markah adalah kerana kepekatan ion hidrogen dalam 1 mol asid sulfurik mengion dalam air adalah 2 kali ganda. Ni tak boleh kata lebih tinggi ni mesti cakap 2 kali ganda. 2 kali ganda daripada 1 mol asid nitrik mengion dalam air. Okay, hanya asid triprotik dengan monoprotik aja wajib guna perkataan ni. 2 kali ganda. Kalau tak dapat markah. Okay, tapi kalau tak ingat dapat 2 markah di atas saja. 50 cm padu kerana asid sulfurik ialah asid triprotik manakala asid nitrik ialah asid monoprotik. Dapatlah 2 markah. Dan SPM 2020 tak tahu. Okay.